أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita kumpul pada pagi ini. Dan ini antara kuliah yang terawal di dunia lah. Tapi biasa bulan sebuah dia awal lah kan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mulakan pengajian kita dengan surah Al-A'raf. Jadi saya akan bacakan beberapa ayat dahulu untuk kita mendapat keberkatan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. صدق الله العظيم. Surah Al-A'raf. Asal makna Al-A'raf ni dipanggil Al-Makanul Ali, tempat yang tinggi. Nanti insyaAllah pada pertengahan surah ini kita akan dengar lebih detail lagi apa makna Al-A'raf yang saya dah cerita dulu masa bulan puasa. Al-A'raf ni satu tempat antara syurga dan neraka, di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kesemua mukadimah surah. Alif lam mim sad, alif lam ra, nun, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad.
Semua-semua tu tak ada satu ulama pun tahu apa makna sebenarnya. Ya, Allah sahaja yang maha mengetahui. Jadi makna yang paling tepat ialah wallahu a'lam. Dirahsiakan maknanya wallahu a'lam. Mungkin besok kita dah masuk syurga baru tahu maknanya, insya-Allah. Amin. Jadi dirahsiakan makna alif lam mim sad. Walaupun di sana ada beberapa penafsiran, tapi jumhur ulama kata maknanya Allah saja yang paling mengetahui. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Kitabun, sebuah kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Fala yakun fi sadrika harajun, maka jangan ada di dalam dada kau wahai Muhammad harajun minhu. Harajun ini rasa serba salah, rasa tak yakin, rasa tak confident dengan Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada Rasulullah SAW, Al-Quran ini kitab yang kau jangan ragu-ragu langsung. Fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi, untuk engkau memberi amaran dengannya, wa zikra lil mu'minin, dan memberi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada antara kerja-kerja pendakwah ni ialah al-inzar, memberi amaran, litunzira, memberi amaran. Yang kat sini dia kata supaya kau beri amaran dengan Al-Quran. Dalam tafsir Melayu dia kata harajun ini bimbang, perasaan bimbang. Dalam bahasa Arab yang sebenarnya haraj ini rasa serba salah. Sebab kadang-kadang ada orang kita ni, dia baca Quran kan, tapi dia tak berapa nak yakin nak beramal Quran ni. Betul ke tidak ni, ya ke tidak ni, dia rasa macam tu. Haraj ni serba tak kena, gelisah macam tu, tak apa yakin. Jadi Allah kata Al-Quran ini hendaklah kau beramal, fala yakun fi sadrika harajun, jangan sekali-kali dalam dada kau wahai Muhammad ada perasaan serba salah, tak yakin dengan Al-Quran. Litunzira bihi, untuk kau beri amaran dengannya. Kadang-kadang kita ni, saya cakap ni biasa berlaku kepada macam saya lah ya, orang mengajar ni. Dia nak cakap tu dia tak apa yakin. Dia bukan tak yakin, dia bukan tak yakin macam mana, dia takut orang marah. Tu lah, macam mana aku nak cakap, kan aku cakap kan, dia banyak kang. Allah kata jangan, kau belasah je. Macam tu. Fala yakun fi sadrika harajun litunzira bihi wa zikra lil mu'minin, dan beri peringatan bagi orang yang beriman. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ittabi'u, ikutlah. Kamu semua kena ikut ma unzila ilaikum min rabbikum, apa-apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan sekali-kali kamu ikut selain daripadanya, ya Allah Subhanahu wa taala, awliya sebagai ketua. Awliya kat situ maknanya apa? Pemimpin. Ya, waliyun antaranya mana pemimpin, penjaga. Jadi orang beriman penjaganya, pemimpinnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sangat manusia yang mengambil peringatan dengan perkara macam ni. Kita biasanya yang kita faham, masyarakat umum lah ya, kalau sebut wali-wali ni, diingat wali yang biasa terapur-terapur macam tu kan, duduk kat gua, tu bukan wali. Itu ibu cari apa, cari ibu duit, ibu duit keluar pada bumi. Wali ni dia tak syarat duduk dekat gua-gua, tak. Wali ni senang je. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah ni sifatnya tak takut kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hidup tak pernah bimbang. Dia tak heran pasal rezeki. Dia tahu rezeki dia ada. Wa kam min qaryatin, dan berapa banyak daripada kampung-kampung. Kam dalam bahasa Arab, kalau kita pernah belajar segi basic dululah, kam ni biasa digunakan untuk berapa. Dia kata kam umruka, berapa umur kamu. Kalau kita di Mekah kan, nak beli barang, kam berapa ke berapa kan. Jadi itu kam berapa harga barang, berapa umur,
berapa ramai anak engkau, kam auladuka, berapa ramai anak engkau, wa kam zaujatuka, berapa ramai bini kau. Contoh itu kam. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada kam min, lepas pada kam ni ada huruf min, itu dengan makna dia bagi ta'ajub, berapa banyak, mana berapa banyak, mana banyak sungguh lah. Bukan Allah nak tanya berapa banyak kampung-kampung, tak. Allah nak khabar banyak sangat benda ni berlaku. Jadi kalau lepas kam ada huruf min, ini maknanya berapa banyak yang telah aku hancurkan. Ini biasa dalam Al-Quran kita jumpa ayat macam ni. Wa kam min qaryatin, berapa banyak daripada kampung-kampung, ahlaknaha, yang kami hancurkannya. Faja'aha ba'suna, maka datang dekat kampung tersebut ba'suna, bala daripada kami, bayatan, pada waktu malam. Bayatan ketika waktu manusia tengah tidur, tengah tak sedar, tengah seronok dibuat mimpi, tengah tidur, pup, datang bala. Sebab tu kita ni kalau nak tidur kena mengucap dulu. Apa kata, apa panggil tasyahud pula. Mengucaplah kan, asyhadu an la ilaha illallah. Kod malam tu mati, kurang-kurang sebelum tidur dah mengucap dah. Istighfar dulu, baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'ahu faghfir li dhanbi Allahumma qini azabaka yawma tab'ats ibadak. Bimbang kematian datang tengah mati. Ada kawan macam aku jugalah, ustaz ni lah, balik ngajar tidur, besok pagi bini kejut, bang bangkit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muda lagi berbayan lah, tapi harap-harap anak panjang umur lagi lah. Kita bukan apa, kita kalau ikut nak juga mati awal ni. Pasal fikir kalau hidup lama-lama buat dosa, buat apa kan, biar mati awal. Tapi fikir-fikir balik, biar dululah, tak prepare kan, amalan tak cukup. Allah kata berapa banyak daripada kampung-kampung negeri yang kami hancurkan. Faja'aha ba'suna, datang bala kami pada waktu malam. Auhum qailun, ataupun pada waktu qailun ini waktu qailulah, waktu sebelum zuhur ataupun tengah waktu zuhur. Waktu qailulah ni waktu orang mengantuk juga. Waktu tengah leka, tengah lepa kan. Kalau kat office tu tengah leto, perut kenyang, mamai, lalok je, pup, datangnya bala. Maka bala ni bila dia turun, kadang-kadang kebiasaannya pada waktu memang orang tak sangka-sangka, orang tak prepare pun, turun bala. Fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Dan tidak adalah seruan mereka ketika datang kepada mereka bala daripada kami, illa an qalu, kecuali mereka berkata, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami di kalangan orang yang zalim. Makna dah kena bala baru nak mengaku zalim. Selagi bala tak turun, selamba je. Dia tak berasa dia buat dosa, tak berasa dia buat salah, tak ada apa-apa. Bila dah kena bala baru nak ngaku inna kunna zalimin. Okey. Maka Allah kata apa lagi? Fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Mursalin dekat situ dia kata apa? Rasul. Fala nas'alanna allazi ursila ilaihim. Okey. Dekat situ kalau dalam bahasa Arab dia ada dua benda. Dekat perkataan fala nas'alanna, yang pertama ada lam, yang kedua ada nun yang bersabdu tu, fala nas'alanna. Makna apa? Demi sesungguhnya. Lam tu kalau dia masuk dekat perbuatan, nas'ala ni makna kami bertanya. Kalau kita kata fala nas'al, itu dah kuat dah. Tapi bila letakkan lagi nun yang bersabdu, itu memang kuat maknanya. Makna Allah akan tanya betul. Dia persoalan di padang mahsyar, benda yang confirm berlaku. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim, maka demi sesungguhnya akan kami tanya orang-orang yang ursila ilaihim, yang diutuskan kepada mereka rasul. Maknanya umat itu ditanya. Wala nas'alanna al-mursalin, dan demi sesungguhnya kami akan tanya juga para nabi dan rasul.
Rupa-rupanya besok kat Padang Mahsyar Nabi Rasul pun kena hisap juga rupanya. Ya. Tapi hisap Nabi Rasul dia tak macam hisap kita. Nabi Rasul ni hisapnya Allah tanya kau jalankan amanah ke tidak. Tu je kan. Dan diorang confirm masuk syurga maksum. Allah Ta'ala himpunkan Nabi Rasul kat Padang Mahsyar besok nak membuktikan keadilan Allah. Allah tak hancurkan kaum tu. Dia kata kau degil masuk neraka semua. Tak macam tu. Allah Ta'ala panggil Nabi. Contoh umat Nabi Musa, dia panggil Nabi Musa, betul tak kamu kenal tak Musa ini? Kamu kenal tak ini umat kamu? Dia tanya. Jadi Nabi Musa akan jawab segala arahan-arahan amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi umat ni yang kita pernah cerita dalam tafsir tu, umat ni tak ngaku, umat Nabi Musa tak ngaku. Lalu Allah Ta'ala akan kata, aku ada saksi. Saksi ni siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Besok kita dibangkitkan, kita akan menjadi saksi kepada umat-umat yang terdahulu. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Demi sesungguhnya kami akan tanya, kami akan dakwa umat-umat tersebut, dan kami akan tanya para nabi dan rasul. Lepas pada itu, falanaqussanna alaihim biilmin. Tengok kat sini pun dia letakkan dengan lam dan ada nun yang bersambung. Maknanya amat kuat. Falanaqussanna alaihim biilmin. Dan sesungguhnya kami akan ceritakan kepada mereka rasul-rasul dan umat-umatnya biilmin. Dia kata apa kat situ? Berdasarkan pengetahuan. Biilmin maknanya di Padang Mahsyar besok maklumat dah ada belaka dah. Tunggu. Macam orang kalau dia kena tuduh kan, dia tak ngaku. Kita dah ada belaka dah. Maklumat dia, report-report, kamera CCTV, semua rakaman semua dah ada belaka dah. Jadi Allah kata apa? Falanaqussanna alaihim biilmin. Allah macam kita sebutkan tadi, keadilan Allah di Padang Mahsyar, dia tak ambil manusia ni dia humban dan neraka macam tu je. Padahal kalau dia nak buat boleh je. Itu hak dia kan. Kita ni ciptaan dia, neraka pun ciptaan dia. Dia nak pilih siapa-siapa dia nak buang, itu hak dia. Tak ada masalah punya. Tapi Allah punya adil. Dipanggil Nabi, panggil Rasul. Lepas tu dia punya pertuduhan itu detail. Bi'ilmin. Bukan falanaqussanna alaihim biwairi ilmin, tetapi falanaqussanna alaihim biilmin. Makna ada fakta, ada bukti. Bukan cakap kosong, bukan tuduhan kosong. Kadang-kadang atas dunia macam manusia kan, dituduh orang masuk mahkamah, tak ada buat benda pun, pertuduhan pun tak cukup pun kena. Kalau macam ISA tu lagi langsung tak ada apa-apa pertuduhan. Dia masuk rumah kau, tangkap, bungkus bawa balik. Macam sengih-sengih lah dekat dalam apa benda kemunting tu 3 tahun, 2 tahun kan, 9 tahun, tak tahu apa benda, tak ada pertuduhan apa-apa. Itu memang zalim. Tapi Quran ngajar, Allah kata falanaqussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin. Dan bukanlah kami ini di kalangan ghaibin. Kat sini dia kata apa? Yang tak tahu benda. Tetapi dia kata bahkan sentiasa mendengar, melihat, mengetahui segala apa yang kita lakukan atas dunia. Wal waznu, dan timbangan, yauma izinil haqq, pada hari tersebut benda yang amat benar. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang berjaya. Harap-harap kita semua ni Allah beratkan timbangan kita, insya-Allah. Amin. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang diringankan timbangannya, faulaika alladhina khasiru anfusahum, maka itulah orang-orang yang rugi diri mereka, bima kanu biayatina yazlimun, dengan sebab mereka terhadap ayat-ayat kami mereka menzalimi. Okey, dalam Al-Quran kalau kita baca, kita jumpa 2 ayat kan. Faman thaqulat wa amma man khaffat. Standard kalau kata diberatkan timbangan mana amalan yang baik lah tu. Berat timbangan mana kita punya timbangan diberatkan dengan amalan yang baik. Kalau disebut khaffat, diringankan timbangan, maknanya amalan baik tak cukup, amalan jahat yang banyak.
Itu maksud dengan timbangan di padang mahsyar. Itu dalam Quran disebut saqulat dengan makna pahala banyak, berat. Khaffat, pahala sikit, dosa pula banyak. Na'udzubillah min dzalik. Okey, dalam tafsir ni dia ada cerita beberapa perkara lah. Apa yang ditimbang besok dekat padang mahsyar? Ada pendapat yang mengatakan al-a'mal, yang ditimbang ialah amalan-amalan kita. Sebagai contoh dia kata wa kadzalika fi sahih qissatul qur'ani wa annahu ya'ti sahibahu fi suratin syabin syahibil launi. Dalam hadis sahih cerita besok kat padang mahsyar Al-Quran ini akan cari tuannya. Quran dia kenal tuannya tau. Cari wa annahu ya'ti sahibihi fi suratin syabin syahibil launi. Bila dia jumpa tuan dia, Quran ni dekat padang mahsyar besok rupanya seperti seorang pemuda yang pucat muka dia. Pucat, lesu je muka Quran tu. Digambarkan begitu. Fayaqul, lalu tuan dia ni tak kenal siapa dia ni. Dia pun kata man anta, kau ni siapa? Fayaqul, lalu pemuda yang cengkung dia kata ana al-Quranul ladzi ashartu laylaka wa azma'tu naharaka. Akulah Al-Quran yang masa kau hidup dulu kau bermalam dengan aku dan kau dahaga dengan aku. Ini dalam Ramadan lah kan, rajin baca Quran dalam Ramadan. Ashartu laylah, orang yang rajin bangkit malam, qiyamul lail, baca Quran. Jadi biasanya sifat orang yang buat benda macam ni, bila malam tidur tak cukup kan, muka kau lain macam, mata cengkung kan, pucat, rajin. Biasalah orang bangkit qiyamul lail kan, macam orang kerja banyak, muka macam mana kan, macam kena pergi kuda je muka, boyo je muka. Itu kalau yang buat kerja lah, banyak sangat kerja. Yang orang yang bangkit qiyamul lail rajin ni pun macam cengkung je muka ni. Bukan kita kata kalau macam tu tak sihat lah ustaz baca Quran ni. Dia bukan tak sihat, dia sihat, tapi dia punya bimbang hari akhirat tu menyebabkan macam tu rupanya. Kan macam Umar Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Khalifah tu kan, masa dia sebelum jadi YB, dia gemuk, orangnya gemuk, orang kenal dia, anak orang kaya dekat Madinah. Bila dah jadi YB, masih gemuk lagi. Bila jadi khalifah, berubah terus hidup dia, kurus kering, cengkung. Sampai kawan-kawan lama perhati, tak kenal dia. Kau ke Umar Abdul Aziz? Akulah. Kenapa tu sangat lupa kau ni? Cengkung, kurus. Kalau dia berkhutbah, baju dia jarang tau. Baju jarang. Kalau dulu, kain tu mana kain dah lama, kain yang dah nak reput-reput sampai boleh nampak tulang rusuk tu. Kita zaman sekarang lain, makin jarang, makin mahal kain tu. Kita pelik sikit akhir zaman ni. Dulu tak, kain jarang ni memang kain buat tak ada benda tu, lebih kurang macam kain kapan aja kan. Sekarang pelik sikit. Jadi Umar Abdul Aziz bila ditanya macam tu, dia kata macam mana aku nak rehat cukup, macam mana aku nak tidur cukup. Tiap-tiap malam bila balik, dia akan termenung kan? Dia termenung depan mihrab. Dia kata apa? Dia terkenangkan umat Nabi SAW. Kan dia kan jaga negara umat Islam masa tu. Dia terkenang jauh, dia dekat pusat pemerintah dekat Madinah, dekat ataupun zaman dia dekat Syria, dekat Syam. Dia terkenal. Kalau dekat Afrika sana, kot-kot ada di kalangan rakyat aku yang tak cukup makan. Kot dekat kampung mana jauh sana ada yang dizalimi. Dia fikir tiap malam benda macam tu. Lepas tu dia sembahyang, lepas tu menangis. Macam tu lah hidup dia, sampai cengkung muka dia. Sampai bila dia kata, kenapalah Allah Ta'ala beri jawatan khalifah ni kepada suami aku? Kenapalah tak bagi kau lain? Kenapa dapat ke suami aku? Maknanya makin dapat jawatan, makin tak ada nikmat hidup, makin serabut hidup. Kita seronok makin dapat jawatan. Asyuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cengkung, takut. Jadi amalan yang sebegitu yang akan ditimbang besok dekat padang mahsyar. Walaqad makkannakum fil ardi,
dan sesungguhnya kami telah memberikan tempat duduk kepada kamu di bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha, dan kami jadikan bagi kamu dekat bumi ini tempat kehidupan. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sangat orang-orang yang bersyukur. Bersyukur pada Allah ni ikut segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Okey, daripada ayat 1 sampai ayat 10 Allah Taala cerita arahan kepada Nabi SAW, dan Allah Taala cerita secara ringkas apa yang Allah akan lakukan kepada orang yang tak beriman, dan juga ringkas keadaan hari akhirat. Kemudian pada ayat ke-11 barulah Allah start cerita tentang kisah yang berlaku kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Walaqad khalaqnakum, dan sesungguhnya kami menciptakan kamu. Thumma sawwarnakum, kemudian kami bentukkan rupa kamu. Sawwarnakum ini maknanya bentukkan, rupakan. Jadi sebab tu kalau dulu masa kita belajar, orang yang suka melukis ni besok dekat padang mahsyar antara yang susah soalan ialah pelukis. Ya. Dulu aku suka melukis. Cakap penantang apa je, semua aku lukis belaka. Jadi melukis ni bila kita belajar lama kan, hukumnya haram kalau kita lukis makhluk yang sempurna kemudian tidak menutup aurat. Walaupun lukisan portrait, kita lukis gambar awet kan, awet tak pakai tudung ke, awet seksi ke, walaupun dia lukisan, hukumnya haram, tak boleh. Ya, pasal ialah cutlah benda tu kan, dia ada fitnah. Okey. Kemudian sempurna lukisan tu. Dan kenapa, apa sebab lukisan lain pokok tak haram, lukis pokok tak apa, tapi lukis benda yang bernyawa kan, manusia, binatang ni haram. Sebab Nabi kata dia yudahin, dia macam dia nak kabur. Kalau Allah boleh cipta manusia, aku boleh buat juga, aku boleh lukis. Jadi cuma adalah sebagian ulama kata kalau niat kau bukan nak melawan Allah, itu tak jadi haram. Tapi kalau fikir-fikir pun memanglah tak jadi haram. Tapi kalau dah 10 orang puji kau, lawannya lukisan, awak yang lukis ni, ish macam ria lah. Kita pun mula astagfirullah. Tak ada, saya biasa je. Datang lagi seorang ni, awak buat ni, ria, awak tengok bulu mata dia melantik betul lah. Orang ke apa ni? Ria lah. Astagfirullah. Kena 5 orang gelar aku istighfar, 10 orang, 20 orang puji kau, alas, saya yang buat ni, ambil kau. Jadi setan juga balas sekali. Memang saya materi pun. Orang yang betul-betul specialist kan, expert bagian lukisan ni, memang real lah kalau dia lukis. Orang tengok, ish dahsyat gila, mata tu macam hidup dalam tu. Bila orang dah puji, dia pun berasa perasan. Mata dia rasa besar tu. Dia fikir, tak payahlah kan. Sawwarnakum, kami rupakan, kami bentukkan. Maka Nabi Adam alaihi salatu wasalam ini, kehebatan Nabi Adam Allah ciptakan dengan kuasanya, dengan kehendaknya, dengan bentuk rupa yang Allah kehendaki. Macam mana caranya wallahu alam lah. Malaikat saya tak tahulah, syaitan pun kita tak tahu kan. Dia ada cerita Israiliyat tau, cerita Israiliyat. Ni cerita je. Kau nak dengar, tak nak percaya, tak nak percaya, tak ada letak korang lah. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam ni pakai tanah kan, tanah campuran, tanah hitam, tanah putih, tanah merah, tak apa semua tanah, semua ada macam cakala. Sebab tu kita ni ada macam cakala kan. Kita Jawa ada Minangkabau, ada Banjar, ada tak apa semua, Negro, Pak Saleh, Arab semua tu warna campur-campur berdasarkan pada rupa warna tanah tu. Bila Allah buat bentuk, jadi syaitan ni dia tengok tau. Masa tu nama dia tak syaitan lagi, nama dia baik lagi tu. Katanya apa ni kan, dia tak puas hati. Lepas tu dia pun cerita lah sama dia. Ni cerita Israiliyat, cerita Israiliyat ni cerita yang kita dengar daripada Bani Israel. Nabi kata masalah cerita Bani Israel ni kau boleh dengar, kau boleh ceritakan, dan kau nak percaya boleh kalau tidak bercanggah dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi. Kalau bercanggah tak boleh percaya. Jadi zahir cerita ni tak ada apa masalah lah. Jadi bila Zazil ni ataupun setan ni dia tengok ciptaan ni, masa tu Allah tak tiupkan lagi roh.
Dia pun masuk dekat kepala Nabi Adam. Dia masuk, dia tengok tak ada benda pun. Dia pun masuk dekat tangan, masuk, tak ada benda pun. Lepas tu dia perhati kan, dia tak puas hati, dia patah-patahkan badan Nabi Adam ni. Tapi ni soalat lah. Dia patah tu yang jadi sedih tu. Tu dia kata. Dia masuk kat jari-jari, dia patah-patah. Kata pun ni, dia patah. Gitu. Kau nak percaya tak nak tak kuah lah kan. Dia tak payah percaya lah. Tak kabur, dia tak puas hati. Dia apa ni ciptaan baru ni? Macam contoh ni Allah, macam kita buat syarikat, buat apa ni? Buat apa ni, ciptaan robot lah kan. Dia ada robot baru, robot yang pertama si Janice punya. Macam tu lah. Macam orang kahwin seorang lagi lah. Apa yang sangat nak faham korang. Bini pertama saya tak puas hati punya. Jadi semua sawarnakum. Kemudian Allah tiupkan roh tau kepada Nabi Adam. Bila tiupkan roh pada Nabi Adam ni, asalnya Nabi kata bila ditiupkan roh baru sampai tahap pinggang, Nabi Adam terus nak bangkit. Maka Allah kata belum sempurna lagi wahai Adam. Tunggu sempurna dulu tiupan roh ni. Ditiupkan roh sampai hujung kaki. Jadi bila Nabi Adam bangkit masa roh sampai pinggang, nak kabur begitulah keadaan manusia, gopoh, melonjong. Dia belum selesai dah nak bangkit lah kan. Itu perangai standard. Bila dah siap, summa qulna lil malaikati isjudu, lalu kami kata kepada malaikat supaya sujud kepada Adam, fasajadu, maka seluruhnya sujud, illa iblis, kecuali iblis, lam yakum minas sajidin, dia tidak di kalangan orang-orang yang tunduk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Anda ringkaskan yang ni, kita semua dah biasa dengar cerita ni kan. Jadi punca Allah suruh sujud tu bila awal-awal kejadian Nabi Adam dulu, malaikat dah komen kan. Malaikat kata, apalah kau nak cipta makhluk rosak gitu gini. Allah kata, aku lagi tahu, kamu tak tahu benda pun. Bila Allah ciptakan Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ajar semua benda kepada Nabi Adam, nama-nama benda kan. Ni apa ni Adam? Tak tahu. Ni botol, Allah kata. Air mineral. Okey, faham ni apa ni Adam? Tak tahu. Ni gelas. Ni apa ni Adam? Ni handphone. Apa punya branded? Tak tahu. Nokia. Betul. Ni apa benda? Ni apa benda dalam kat ni kan? Botpen. Contohlah kan. Jadi Nabi Adam pun dia ajar. Malaikat tak tahu. Okey, Allah pun panggil malaikat. Sekarang ni cerita terbaru aku, Adam. Dulu kamu komen kan, kamu kata tak apa benda kan. Kamu rasa kamu hebat sangat. Malaikat tadi, Allah tanya, malaikat ni apa ni malaikat? Oh benda dia. Malaikat tanya kau, ni benda ni. Mana aku tahu. Aku tu berlagak sangat. Adam ni apa ni Adam? Ini botol mineral. Alamak. Canggih tu. Terperanjat malaikat. Ni apa ni? Malaikat pun kantoi. Tak tahulah binatang apa ni. Nak tengok ni tapi tak tahu benda. Malaikat dah hidup beribu-ribu tahun tak tahu benda. Tak tahu belaka. Bila tak tahu, Allah kata, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Diajar kepada Nabi Adam semua nama-nama, kemudian dibentangkan kepada malaikat kan. Kemudian Allah kata malaikat, apa benda ni? Malaikat kata kami tak tahu. Allah kata kalau kamu tak tahu, Adam lebih bagus daripada kamu. Bila semua tak tahu, Adam bagi maklumat detail. Allah kata usjudu li Adam, sujud kepada Adam, hormat pada dia. Jadi ulama kata kat sini, apa punca Nabi Adam dihormati dengan sebab ilmu, bukan dengan sebab harta. Harta banyak pun, kalau orang tu jahil, duit berjuta-juta, sembahyang haram tak erti, baca Quran haram tak erti, dia tetap hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ni walaupun sikit, tak ada duit, tapi kau reti sembahyang, kau reti Al-Quran, kau reti hukum, kau mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab punca ilmu itulah Nabi Adam dihormati dan suruh sujud. Bila sujud, semua malaikat sujud. Tiba-tiba ada mamat tu buat pekak seorang. Walai rukuk belaka, dia buat tu. Siapa tu? Iblis. Jadi Allah kata, kita akan dengar nanti insya-Allah kenapa dia tak sujud. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa-apa nak tanya pokok sebelum kita tutup ni? Jadi beza dengan macam Ithna Asy'ari, ada satu konsep manzilah baina manzilatain. Manzilah baina manzilatain ni dia kata memang langsung tak masuk syurga dan langsung tak masuk neraka.
Tapi Al-A'raf ni dia akan masuk juga dalam syurga. Akhirnya akan masuk dalam syurga. Itu di istilah manzilah baina manzilatain ni. Satu tempat antara dua tempat kan. Itu dia kata tak akan masuk. Itu kalau atas mana yang dia kata anak-anak orang kafir lah. Anak-anak orang kafir ni syurga pun tak masuk, neraka pun tak masuk. Anak-anak orang kafir ni khilaf panjang ulama, macam-macam pendapat. Tapi kita ambil lah pendapat yang paling selamat mengatakan berdasarkan Allah kata wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Jadi kami takkan azab sehingga kami utuskan rasul kepada mereka. Lagipun budak-budak sebelum sampai umur taklif tak ada dosa, tak ada pahala. Jadi anak orang kafir kalau mati dia tak ada dosa, tak ada pahala. Ada ulama kata anak orang kafir ni dia masuk neraka juga. Tapi dia masuk tu dia tak rasa langsung api, dia masuk dia lalu dia gitu. Tak langsung rasa apa-apa. Dan kita pun tak boleh nak kata apalah. Allah pencipta. Kita ni makhluknya. Ustaz, Ya. Ustaz ada cakap pasal yang apa tu di padang mahsyar dia Tuhan tu akan berjumpa dengan Tuhan ni. Sebenarnya adakah macam sekarang kita semua kita memang ada Al-Quran sendiri ataupun apabila kita menghidupkan Al-Quran tu baru Itulah syaratnya kena baca Quran, kena rajin baca. Kalau baca seminggu sekali tak jadi. Kena baca tiap-tiap hari Quran. Supaya Quran kenal kita kat padang mahsyar. Kena baca tiap hari kena baca. Sebab Nabi kata kan, anta ma'aman ahbabta, kau akan dihimpunkan di padang mahsyar dengan siapa yang kau sayang masa atas dunia. Kalau kita sayang Quran, Quran akan berhimpun dengan kita. Kalau kita sayang majalah mangga, majalah mangga akan berhimpun dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sayang utusan lawyer, utusan lawyer akan berhimpun dengan kau pada mahsyar besok. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz, Ya. macam tadi Ustaz kata umat Nabi Muhammad akan jadi saksi untuk Nabi Musa dan umat dia. Ini dalam keadaan tu adakah syurga neraka tu dah berlaku? Maksudnya Dah ada. dah ada. So kalau ada adakah di barzah tu sendiri dah ada syurga neraka? Di barzah tak ada. Barzahun itu alam kubur, alam gaib. Segi zahirnya dalam tanah lah. Segi zahir kita lah kan. Tapi dalam tanah ni tak ada benda pun. Ya, Allah akan pindahkan satu tempat yang kita pun tak tahu. Nak tahu kena masuk dulu lah. Dah masuk boleh dah cerita kan. Lagi tak masuk kita cerita gini lah. Maknanya barzahun itu dalam tanah lah, dalam bumi syurga neraka ada dua pendapat ulama. Ada ulama kata tak ada lagi. Pendapat kedua kata ada. Kuat sangat pendapat yang kedua ni. Dengan sebab dia kata bila Nabi pergi Al-Isra wal Mi'raj tu kan, Nabi dibawa round tunjuk syurga, tunjuk neraka kan. Jadi benda ni memang dah ada dah. Memang dah ada. Dan kita ambil pendapat yang katakan dah ada lah. Ya. Kadang-kadang dia duduk gaduh. Ada ke belum? Dah ada ke belum kan? Kau dah prepare ke belum? Kan? Tapi benda tu memang dah ada. Barzah dia tidak ada neraka dalam tu lah. Barzah ni dia ada azab kubur. Azab kubur dan nikmat kubur. Nikmat kubur ialah yang paling nikmat bila kita selesai ditanya 4 soalan terus tidur. Itulah nikmat yang paling seronok lah. Ya, kita dah tak sesusah hati dah tidur. Bila malaikat kata, lihat ini tempat kau dekat syurga, kau akan tidur macam pengantin baru tidur, Nabi kata. Tapi ada pun orang yang na'udzubillah, yang buat dosa, yang kafir, munafik ni, diazab tak berhenti sampailah hari akhirat. Wallahu Ustaz, Ya. kalau yang azab kubur tu dia boleh jadi kafarah pada dosa-dosa dia, dia kurang. Macam ni diperang. Dia kurangkan dosa dia. Farah. Kafarah. Yang anda tahulah, wallahu alam, azab kubur ni mukadimah sebelum masuk azab neraka. Maknanya kalau orang tu kena azab kubur, confirm dia kena masuk azab neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bila Nabi kata Allahumma ajirna min azabil qabri wa min azabi jahannam. Ya Allah, jauhkan aku pada azab kubur dan azab neraka jahannam. Maknanya benda tu kalau kena azab kubur, memang kau kena azab neraka jahannam. Tapi kalau kita tak kena azab kubur, itu ada harapan besar, syurga lah tempat kita. Jadi yang tu yang anda tahulah. Ada pernah dengar ke yang mengatakan kafarah ni kan? Tak ada. Kalau ada kan, mungkin kita taklah takut sangat buat maksiat ni. Tak apalah masuk kena ke azab tu nanti ke akhirat settle lah.
banyak handsome tu. Na'udzubillah. Sebab kan yang bila kita baca dalam hadis Nabi, bila orang ni dah kena himpit, kuat kan? Bila kena himpit, bila dia kena tanya 4 soalan dia tak boleh jawab, malaikat akan buka kan satu pemandangan depan dia, unzur hadza maq'aduka finnar. Lihat, inilah tempat kau dalam neraka. Bila dia tengok je tempat dia dalam neraka tu, terus diseksa tak berhenti sampailah kiamat. Itu maknanya memang bukan kafarah, memang ni azab, bukan dimana. Dalam ayat sebenarnya Ustaz, Bomir yang merujuk kepada Nabi Adam ini guna kum, dia tak guna sedangkan orang tu seorang. Mana yang 11? 11. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Dia dalam bahasa Arab patut digunakan kan, seorang. Tapi kum ni untuk ditazim, untuk memuliakan Nabi Adam. Ya, walaupun seorang macam kita lah, Assalamualaikum, seorang aja. Kan kata Assalamualaikum, seorang kan. Tapi kum ni untuk ta'zim, untuk memuliakan. Sama macam Allah menggunakan nahnu untuk nahnu untuk diri dia sendiri. Kalau orang tak kata ni apa salah ramai kami ceritakan. Macam ni walaqad khalaqna. Na tu kan kami. Kenapa tak kata walaqad khalaqtukum, aku. Tapi khalaqna ni untuk ta'zim, untuk kami ramai. Perempuan settle. Faham Melaka tak? Perempuan tengah open house banyak lagi Okey, sekadar ni dulu, insyaAllah panjang umur dan rezeki bersama lagi. Sekian dulu aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.